Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Syamim binti Syafiee dan Siti Khadijah binti Zainal. Kami ingin membuat pembual bersama seorang pelajar sekolah menengah iaitu Nur Nadiah binti Halid. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam. Okey, jadinya berkaitan dengan maklumat yang saya dapat ni, saya dapat tahu bahawa awak telah berpindah sekolah daripada sekolah yang berada di kampung ke sekolah yang berada di bandar. Jadinya saya ingin tahu apakah perbezaan yang awak dapat lihat setelah awak berpindah daripada sekolah kampung ke sekolah bandar? Kalau dari segi perbezaan, kalau dekat sekolah tu boleh nampak lah kalau dekat kampung sekolah tu kecil, tak ramai pelajar. Kalau dekat bandar ramai jugalah. Kalau tengok daripada segi sekolah tu pun bertingkat-tingkat pun kita boleh tahu yang kat sekolah bandar ni dia ramai. Jadi dekat sekolah bandar ni juga dia ada 2 sesi petang dengan sesi pagi. Dekat kampung tak ada, dia ada satu sesi je, maknanya sesi pagi. Jadi dari segi kalau kita tengok daripada luaran lah, kalau dalaman boleh tengok saya dapat akses sama ada internet ataupun macam kita ada makmal tu semua tu kan. Kalau dekat kampung dia hanya ada makmal sains ataupun kita gunakan sains dengan kimia, dia guna makmal yang sama. Kalau dekat bandar dia asing untuk setiap subjek tu lain dia punya makmal dia. Jadi saya rasa kemudahan dekat bandar ni lagi banyak berbanding dengan dekat kampung. Okey, baiklah. Soalan yang kedua, setelah awak belajar kat sekolah bandar tu, bagaimanakah suasana yang awak rasa itu dapat meningkatkan prestasi akademik awak? Kalau dari segi prestasi saya boleh tengok daripada ujian yang lepas, yang baru-baru ni, saya dapat rasakan yang saya lebih faham dalam kelas sebab ada capaian internet dan juga ada kemudahan komputer dekat sini. Jadi apabila kalau saya tak ada kelas ke apa, saya akan pergi dekat makmal komputer ataupun tempat sumber internet yang umum dekat sebelah Dewan Bakti tu, adalah satu tempat komputer yang khas untuk murid-murid guna bila-bila masa saja. Jadi kalau dekat kampung dia tak adalah komputer yang macam umum macam tu sebab internet pun sukar nak dapat dan juga kalau ada pun dia tak berapa laju macam dekat bandar ni. Jadi dapatan saya kalau saya tak faham sesuatu ke, saya boleh senang dapat kalau kat bandar ni. Jadi dengan capaian internet tu sebanyaknya dia dah bantu saya untuk dapat keputusan yang lagi cemerlang. Okey, baiklah. Soalan yang terakhir yang kami akan tanya, apabila awak berada di rumah, adakah ibu bapa awak akan membantu awak dari segi pembelajaran? Kalau nak dibandingkan sewaktu kehidupan dekat kampung, mereka makin membantu saya dalam pembelajaran sebab dekat kampung mereka selalu sibuk dengan pekerjaan sebab dekat kampung tak terlalu banyak pekerjaan jadi dan juga gajinya pun rendah. Untuk sara kehidupan kami sekeluarga, mereka berdua kena bekerja daripada pagi sampai malam. Jadinya mereka tak ada masa untuk lihat saya ataupun adik-beradik yang lain dalam melakukan kerja sekolah ataupun membantu kami dalam melaksanakan kerja sekolah. Tapi sejak kami pindah dan sejak ayah saya dah dapat kerja baru dan kerja baru tu juga dapat menyara kami walaupun dengan hanya satu kerja saja. Jadi ibu saya tak perlu bekerja, hanya bapa saya saja dan juga bapa saya hanya bekerja dari pagi sampai petang. Maknanya malam tu dia
boleh bantu saya dan juga adik-beradik saya yang lain dalam melaksanakan kerja sekolah. Dan mereka juga memantau, selain daripada memantau, membantu, dan juga kadang-kadang tu kalau ada yang tak faham pun mereka boleh tanya kepada saling menolong satu sama lain lah. Kalau seingat saya ada matematik sampai bergaduh dua orang, mak ayah saya tu. Sampai bergaduh dua orang nak siapkan kerja sekolah. Walaupun tu kerja sekolah saya, itulah. Okey, itu sahajalah temu bual yang kami ingin soalkan kepada Cik Nadia. Jadinya saya serahkan temu bual ini kepada Nur Syarmimi. Baiklah. Terima kasih kepada Nur Nadia binti Halim kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sekian saja daripada kami. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya sekarang ini saya akan meneruskan penerangan ataupun refleksi terhadap temu bual yang saya telah lakukan bersama seorang pelajar cemerlang sekolah menengah iaitu Nur Nadia binti Halim, di mana saya telah memberikan 3 soalan kepada beliau dan beliau telah menerangkan setiap soalan itu dengan jelas dan juga padat, di mana antara soalan yang saya telah berikan berkaitan dengan suasana apabila beliau telah berpindah sekolah, dari segi suasana yang beliau rasai setelah berpindah dan juga bantuan ataupun ibu bapa beliau lah, sama ada membantu ataupun tidak dalam pembelajaran beliau. Okey, jadinya bagi soalan yang pertama berbentuk perbezaan suasana antara sekolah kampung dan juga sekolah bandar, di mana Cik Nadia ni telah berkongsi dari segi fasiliti ataupun kemudahan yang ada di kedua-dua sekolah, di mana sekolah kampung ni dia punya keadaannya agak kurang dari segi saiznya, dari segi bilangan bloknya dan juga tingkat setiap bangunan. Di mana kalau sekolah kampung bilangan bloknya lebih sedikit dan juga tingkat setiap blok tu pun rendah berbanding dengan sekolah bandar, di mana setiap fasiliti ataupun bangunan yang disediakan agak banyak dan juga tingkat-tingkat setiap blok pun lebih tinggilah berbanding sekolah kampung. Kalau dari segi bilangan murid, kita boleh nampak, kita boleh faham di mana sekolah kampung ni bilangan muridnya lebih sedikit berbanding sekolah di bandar. Di mana mungkin di kampung anak-anak ni kurang berminat untuk belajar dan juga ibu bapa pun tidak mementingkan pembelajaran anak-anak. Tetapi kalau di bandar, sudah semestinya pendidikan amat penting dalam kalangan ibu bapa sendiri, termasuklah anak-anak mereka, di mana akan wujudnya persaingan dan juga orang akan lebih pandang tinggilah sekiranya anak-anak ni belajar ikut peringkat yang lebih tinggi. Okey, itu soalan yang pertama. Jadinya soalan yang kedua yang saya ajukan, di mana apakah suasana ataupun perasaan yang dia dapat rasai setelah berpindah ke sekolah baru dan juga kesan terhadap akademik anak Nadia ini. Jadinya Nadia telah berkongsi kesan pencapaian akademik setelah berpindah, di mana dari segi capaian internet di sekolah barunya lebih kuat berbanding dengan sekolah di kampung, di mana di bandar ni banyak kemudahan dan juga capaian internetnya lebih laju dan baiklah. Jadinya di sekolah juga ada menyediakan sebuah makmal komputer, di mana semua murid boleh masuk ke bilik itu dan mengakses segala maklumat yang ingin mereka cari, dan juga maklumat tu setiap kali nak masuk tu adalah waktu-waktu tertentunya. Tetapi Nadia ni dia nak meningkatkan akademiknya, jadinya dia akan mencari waktu yang terluang untuk
masuk ke maklumat komputer itu dan mencari maklumat dengan lebih banyak dan juga terperinci. Okey, itu sebagai soalan yang kedua. Soalan yang ketiga iaitu di mana adakah ibu bapa Nadiah ni membantu dia di rumah untuk membantu dari segi pembelajaran ataupun menyiapkan kerja sekolah lah, lebih kurang gitu. Jadinya dia berkongsi apabila dia berada di kampung, ibu bapa dia kurang memberi perhatian, kurang membantu dari segi pembelajaran dia sebabnya sibuk mencari nafkah, sibuk mencari rezeki untuk menampa keluarga. Jadinya dialah yang menguruskan semuanya secara sendiri tanpa bantuan ibu bapa. Tapi setelah berpindah ke bandar dan ibu bapa Nadiah ni pun telah mendapat kerja yang lebih baik, lebih ikut masa, terjaga masanya. Jadinya pada waktu malam memang akan ada waktu mereka bersama-sama di mana ibu bapa Nadiah ni akan membantu dia apabila dia bertanyakan soalan ataupun berkongsi maklumat jugalah bersama anak-anak. Okey, jadinya saya dapat simpulkan secara keseluruhan di mana institusi kekeluargaan dan juga institusi pendidikan amat berkait rapat dan juga pentinglah dalam kehidupan kita, sama ada kita ni seorang murid maupun seorang insan yang telah berkeluarga. Jadinya apabila kedua-dua institusi ni amat penting, sudah semestinya dia akan memberikan impak yang besar lah sama ada kita ni boleh berjaya ataupun kurang berjaya dalam kehidupan. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada saya iaitu Siti Khadijah binti Zainal dan Nur Syarmimi binti Safi'i ingin membuat sebuah temu bual bersama seorang ahli panel yang merupakan seorang guru sekolah rendah, di mana kami ingin mendapatkan maklumat mengenai kesan pertembungan keluarga dan sekolah daripada segi aspek nilai dan sikap. Jadinya, saya akan serahkan temu bual ini kepada Nur Syarmimi. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Zainal. Baiklah, soalan-soalan yang kami akan berikan kepada Cikgu Hamisah adalah berkaitan dengan cikgu sepanjang cikgu berada di sekolah. Soalan yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru untuk mendidik murid-murid di sekolah? Baiklah, sepanjang pengalaman saya 30 tahun sebagai seorang guru di sekolah rendah, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi untuk mendidik murid-murid di sekolah. Saya telah mengajar di 3 buah sekolah yang bertempat di Kuala Lipis, Kulai dan Tangkak. Ketiga-tiga sekolah ini merupakan sekolah grade A dan semua sekolah ini bertempat di pinggir bandar. Antara cabaran yang saya hadapi ialah mengajar murid yang dalam jumlah yang sangat ramai iaitu 35 orang. Selalunya saya diberi tanggungjawab mengajar murid yang lemah di kelas yang ketiga, iaitu tahap 2 iaitu darjah 4, 5 dan 6. Selalunya murid-murid ini terdiri daripada pelbagai status kehidupan, iaitu miskin, sederhana dan kaya. Ada yang berasal daripada murid yang datang daripada keluarga yang berpecah belah, iaitu daripada keluarga yang bercerai. Jadi menyebabkan mereka kurang berdisiplin dan sering ponting sekolah. Sebagai guru kelas, saya perlu tegas
penyayang dan seringkali juga menyelesaikan permasalahan anak-anak mereka. Itu saja. Seterusnya, Sekejap ya. Baiklah, soalan yang kedua. Bagaimanakah Cikgu Hamisah sendiri menguruskan murid-murid yang cemerlang dan yang mempunyai masalah terpenting, contoh sekolah, autism? cara-cara saya menguruskan murid-murid yang cemerlang dan murid-murid yang lemah serta tidak berdisiplin ialah dengan cara menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 iaitu berpusatkan murid dan pembelajaran secara kolaboratif. Murid-murid ini dibentuk secara berkumpulan dan disertai oleh murid yang pelbagai tahap pencapaian iaitu bijak, sederhana dan lemah. Murid yang bijak akan membimbing murid-murid yang lemah untuk melengkapkan aktiviti pembelajaran. Seterusnya, semua kumpulan akan melaksanakan pembentangan dan guru akan merumuskan pencapaian murid. Guru akan memberi penghargaan kepada murid-murid yang menguasai dan membimbing murid-murid yang lemah. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Soalan yang ketiga, bagaimanakah reaksi ibu bapa terhadap hukuman rotan ataupun tindakan disiplin yang wujud di sekolah? Silakan Cikgu. Baiklah. Berkaitan dengan reaksi ibu bapa akan hukuman rotan atau tindakan disiplin oleh pihak sekolah pula, pada masa kini guru besar bertanggungjawab atas disiplin di sekolah dan beliau menurunkan kuasa kepada guru-guru seperti guru disiplin. Dan guru disiplin akan memberi taklimat kepada ibu bapa dan murid-murid akan peraturan dan tindakan disiplin yang akan dikenakan kepada murid-murid yang bermasalah. Kami sebagai guru biasa sentiasa tegas semasa mengajar. Jika ada murid yang berdegil, namanya akan diserahkan kepada guru disiplin serta guru bimbingan dan kaunseling. Setakat ini tahap disiplin murid-murid di sekolah ini masih terkawal dan masih baik. Demikian saja. Ya. Itu saja. Baiklah, soalan yang terakhir untuk Cikgu. Apakah harapan Cikgu sendiri terhadap pendidikan dan hubungan antara sekolah serta ibu bapa di negara kita? Silakan Cikgu. Baiklah, sebagai guru, saya berharap agar tahap pendidikan di Malaysia semakin baik dan dipandang tinggi oleh seluruh masyarakat. Semoga pihak sekolah dan ibu bapa mempunyai hubungan yang erat serta saling bekerjasama untuk membentuk anak-anak yang cemerlang. Kini di sekolah setiap guru kelas telah membentuk grup WhatsApp kelas untuk memudahkan guru agar dapat menyatakan aktiviti pembelajaran dan ibu bapa pula boleh menyatakan masalah masing-masing seperti masalah kesihatan dan lain-lain. Demikianlah aktiviti kami bersama ibu bapa dan bersama murid-murid. Setakat ini semuanya berjalan lancar dan perkembangan IT sangat membantu perhubungan antara guru, ibu bapa dan murid-murid. Dan murid-murid nampaknya semakin bagus. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian itu sahaja daripada penerangan daripada Puan Hamisah binti Muhammad Yusof yang merupakan seorang guru sekolah rendah dalam memberikan pandangan beliau mengenai soalan yang diberikan. Jadinya itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyamin binti Syafi'i akan mengupas sedikit berkaitan dengan video terbual bersama Cikgu Hamisah yang telah berkhidmat selama 30 tahun dalam bidang perguruan. Kini beliau sedang mengajar di Sekolah Rendah Kebangsaan Ledang di Tangkak Johor. Baiklah, antara soalan yang telah saya ajukan kepada Cikgu Hamisah adalah berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh Cikgu Hamisah sendiri sepanjang beliau berkhidmat selama 30 tahun di sekolah untuk mendidik murid-murid di sekolah. Baiklah, soalan yang
Baiklah, antara jawapan beliau adalah mengajar murid dalam jumlah yang ramai, kerana ada pelbagai tingkah laku dan juga ragam daripada murid itu sendiri. Sebagai contohnya, ada yang malas, ada yang terlampau aktif, ada yang suka tidur dalam kelas. Beliau juga berpendapat bahawa setiap murid mempunyai pelbagai status kehidupan. Contohnya, ada yang berasal daripada keluarga yang mempunyai status ekonomi rendah, berpendapatan rendah, dan juga ada yang berasal daripada keluarga yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Mereka yang berasal daripada tahap pendapatan yang rendah akan memberi kesan kepada pendidikan mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa mereka tidak mampu untuk menyediakan pelbagai kemudahan, sebagai contohnya buku latihan, nak hantar tuition. Ada juga yang berasal daripada keluarga yang berpecah belah. Itu semestinya akan memberi kesan kepada tahap pendidikan mereka di sekolah. Baiklah, soalan yang kedua adalah berkaitan dengan cara Cikgu Hamisa sendiri menguruskan murid-murid yang cemerlang dan yang mempunyai masalah disiplin. Antaranya adalah dengan menjalankan pembelajaran abad ke-21 yang mana murid-murid mudah dibentuk secara berkumpulan yang disertai oleh murid yang mempunyai pelbagai tahap. Contohnya bijak, sederhana dan juga lemah. Murid-murid yang bijak ni akan membimbing murid yang lemah untuk melengkapkan aktiviti pembelajaran. Contohnya dalam satu kumpulan tu ada pelbagai tahap murid. Contohnya daripada murid yang lemah, murid yang sederhana dan juga yang cemerlang. Seterusnya, soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimanakah reaksi ibu bapa terhadap hukuman rawatan ataupun tindakan disiplin yang wujud di sekolah. Puan Hamisa menyatakan bahawa setakat ni, buat masa ini, guru besar akan bertanggungjawab atas disiplin sekolah dan beliau akan menurunkan kuasa disiplin kepada cikgu-cikgu lain seperti cikgu disiplin dan juga cikgu kaunseling. Guru besar dan juga guru-guru lain akan sentiasa mengingatkan murid tentang peraturan yang mesti dipatuhi di sekolah. Sebagai contohnya, sentiasa berpakaian kemas ke sekolah, tidak melakukan perkara yang boleh menjatuhkan imej sekolah. Sokongan padu dan sumbangan ibu bapa serta komuniti setempat menjadi faktor penentu kejayaan pendidikan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata perkara itu merupakan input yang penting untuk nilai kejayaan sesebuah sekolah dari segi pencapaian akademik dan kurikulum sekaligus melahirkan modal insan bermutu tinggi. Kata Najib, jika pendidikan dianggap sebagai satu bidang strategik dan murid-murid serta remaja merupakan aset terpenting untuk negara, tumpuan kepada pendidikan negara perlu digembleng secara bersama sebagai usaha yang kolektif, komprehensif dan bersifat kebangsaan. Saya sebut komuniti setempat kerana dukungan dan sokongan semestinya bersifat lokal ataupun in situ. Lebih spesifik, lebih khusus lagi, kalau sekiranya anak kita sedang belajar di sebuah sekolah, maka kita sebagai seorang ibu bapa mendukung dan menyokong segala kegiatan aktiviti sekolah itu merupakan input dan sumbangan yang sangat bernilai kepada kejayaan sekolah tersebut dan pencapaian dalam bidang akademik dan juga dalam bidang co-curricular. Dengan menggunakan penanda aras di negara maju, rakyat di Malaysia akan dapat melihat peranan ibu bapa dan komuniti di negara berkenaan sangat menyerlah dalam memastikan anak-anak mereka mendapat pembelajaran di institusi pendidikan terbaik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyampaian Hadiah Kecemerlangan UPSR 2014 Parlimen Pekan di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Sokongan ibu
ibu bapa merupakan penentu kemajuan pendidikan. Itulah yang kuat diperkatakan oleh mantan Datuk Seri Najib bin Abdul Razak dalam berita awal ini. Baiklah, beliau berpendapat bahawa murid merupakan aset penting dalam pembangunan negara, khususnya dalam pelbagai bidang seperti pendidikan dan juga ekonomi negara. Seterusnya, beliau juga menyatakan bahawa sokongan daripada semua mestilah bersifat lebih lokal. Sebagai contohnya, kita sebagai ibu bapa mestilah menyokong segala kegiatan sekolah. Sebagai contohnya melalui sumbangan PABG dan juga sumbangan PABT. Selain itu juga, ibu bapa mestilah menyokong dari segi program-program yang dijalankan oleh pihak sekolah, seperti contohnya hari sukan, hari koperasi dan juga hari kantin. Okey, baiklah. Saya akan sambung mengenai video yang telah kami paparkan sebentar tadi, di mana Datuk Seri Najib juga ada menjelaskan bahawa Malaysia perlulah menjadikan negara-negara luar yang maju seperti Jepun, Finland dan sebagainya sebagai penanda aras dalam bidang pendidikan, kerana pendidikan di negara-negara itu amatlah tinggi dan juga lebih baiklah berbanding Malaysia. Jadinya sebagai contoh di Finland, mereka telah menghapuskan sistem peperiksaan ataupun telah mengurangkan sistem peperiksaan kerana telah mendapat bukti di mana murid-murid ni mengalami tekanan lah apabila mereka nak menghadapi peperiksaan. Jadinya mereka akan menukar cara pendidikan di mana mereka akan menilai murid dari pelbagai aspek seperti dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okey, JERIS ini dia bertepatan dengan kita punya FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, di mana kita nak melahirkan semua insan yang seimbang dari segi JERIS itu tadi. Okey, seterusnya, apabila kita jadikan negara-negara ini sebagai penanda aras, sebagai contoh, kita akan ikut cara mereka di mana mereka telah mementingkan teknologi dalam pendidikan, di mana mereka telah menggunakan pelbagai aplikasi dan juga telah mengajar murid menggunakan teknologi. Bermaksud pendidikan menggunakan papan putih ataupun papan hitam telah dikurangkan dari tahun ke tahun. Okey, seterusnya, seperti yang kita tahu, pentaksiran ni kita ikut negara luar. Jadinya sudah semestinya peperiksaan telah dikurangkan dan juga tiada menggunakan sistem streaming kelas. Bermaksud semua kelas mempunyai murid yang pelbagai cara belajar mereka lah. Tak adalah yang ada yang pandai sahaja, yang tidak pandai sahaja. Semua digabungkan bersama dalam satu kelas. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian.